Assalamualaikum guys, nama aku Syiful Baker. Terima kasih masih setia dengan channel aku. Untuk hari ini aku akan buat nyah kotak ataupun unboxing Xperia One Mark 5, smartphone terbaru daripada Sony, dan juga kita akan tengok pandang pertama macam mana rupa bentuk feature yang ada pada Xperia One Mark 5. So, tunggu apa lagi? Let's go. Bush. Alright guys, so inilah dia Xperia One Mark 5. Di bahagian hadapan kita boleh nampak logo Xperia dan juga One Mark 5 kat sini, Sony kat sini. Dan kalau tengok di bahagian belakang ni, kita boleh nampak sedikit description mengenai smartphone ni, di mana ia menggunakan 48 megapiksel Exmor T-IMX88 sensor, tetapi dia dah binning ataupun dah dikompres menjadikan 12 megapiksel. So dia menggunakan 3 kamera. So kamera utama dia yang inilah yang 12 megapiksel. Lepas tu yang lainnya semua juga 12 megapiksel. So satu lagi ialah dia menggunakan telezoom. Nanti aku tunjukkan lebih detail lah. Dia punya kamera bahagian hadapan dia menggunakan 12 megapiksel. Dan juga untuk screen size dia ialah 6.5 cm dengan resolusi 4K. Memang terbaik. Bateri dia alhamdulillah dia dah menggunakan 5000 mAh bateri. Dan dari segi prosesor dia menggunakan Snapdragon 8 Gen 2 untuk mobile platform. So yang lain tu macam biasalah. Jom kita buka. Okey, nak buka ni cara dia macam ni. Tarik sini satu, tarik sini satu. Okey, lepas tu kita akan buka. Okey, so inilah kotak dia. So kita akan buka kotak dia. Alright. Okey, dalam ni adalah phone dia. So ini adalah phone dia, letak bawah dulu. Dan dekat sini kita boleh nampak ada apa dia punya manual book lah. Selain daripada tu, itu sahaja. Itu sahaja yang kita akan dapat dalam kotak. Tiada kabel, tiada charger, hanya phone dan juga manual book. So kita kembali pada phone, dan kita buka punya stiker ni. Ni betul. Okey, kita buka stiker dia. Alright, aku pun dah on phone ni. So kalau korang tengok, aku dah setting beberapa feature dekat phone ni. Kalau korang tengok, korang boleh nampak dia punya interface dia. Aku dah letak TikTok kat situ. Right, dan tiga-tiga ni ialah dia punya main camera dia. Dari segi size dia, dia masih mengekalkan yang sama seperti Sony yang sebelum ni, Xperia Sony. So dia mempunyai 6.5 inci dengan resolusi 4K. Dan dia punya design dia lebih memanjang sedikit. Kalau tengok dekat sini lah, boleh nampak dia memanjang sedikit. Lepas tu kalau tengok dari segi design dia, dekat sini ialah dia punya rocker button. Nah, ni power, dia punya volume button dekat sini. Lepas tu yang ini ialah dia punya power button berserta dengan fingerprint dekat situ. Dan yang dekat sini, ini ialah dia punya shutter button. Dan shutter button dia sama macam sebelum ni, dia punya 2 level punya pressure. Half shutter untuk fokus dan full shutter untuk ambil gambar. Dan yang ini juga automatically kalau kita tekan, dia akan automatically keluar dia punya kamera terus. Okay, so seterusnya ialah dari bahagian tepi ni, kita boleh nampak tak ada apa-apa langsung dari bahagian tepi ni, kosong sahaja. Di bahagian atas kita akan nampak dia ada headphone jack dekat sini. Ini adalah dia punya headphone jack. Macam biasa Sony masih mengekalkan 3.5mm headphone jack. Dan di bahagian bawah sini kita boleh nampak dia ada dia punya charger dan juga untuk SIM card dekat sini. SIM card dia ada punya 2 SIM card. Kalau kita nak pakai SD card, maksudnya satu sahaja SIM card boleh letak. Kalau nak pakai dua-dua SIM card, dia tak boleh letak SD card lagi dah. Dan yang paling menarik, dia tidak memerlukan sebarang pin ataupun apa-apa sajalah untuk buka ni. Just copy saja dan terus boleh buka. Dan phone ni sendiri ialah waterproof, jadi tak payah risau dari segi water damage. Speaker dia di bahagian sini dengan sini memang sangat kuat. Memang puas hati, aku dah try pasang lagu, memang sedap bunyi dia. Di bahagian belakang kita boleh nampak 3 kamera utama untuk Xperia One Mark 5 ni. Ini ialah lens 16mm, yang ini ialah lens 24mm, dan ini ialah tele lens 85 hingga 125mm. Tekstur bahagian belakang ni dia menggunakan plastik, bukan lagi kaca. So dia ada tekstur macam bintik-bintik tu, bila pegang memang sedap. Bila pegang memang rasa sedap di bahagian belakang ni. Tak macam yang sebelum ni, bila pegang rasa macam licin. Yang ini lebih best, lebih sedap dipegang. Kalau korang nak gunakan Xperia One Mark 5 ni untuk vlogging, Xperia One Mark 5 ni dilengkapi dengan dedicated microphone dekat sini. Nampak tu?
dedicated microphone untuk buat vlogging menggunakan main camera. Audio quality daripada smartphone ni, kalau kita buat vlogging menggunakan main camera, memang sangat bagus, sangat jelas. So sekarang aku record menggunakan main camera bahagian belakang dengan dedicated microphone, dan korang boleh dengar dia punya audio quality memang sangat bagus daripada Xperia One Mark 5 ni. Okey, jom kita tengok pula dari segi apps kamera yang ada pada Xperia One Mark 5 ni. Aku bukan nak review phone ni dari segi faktor main game ke, prosesor ke, apa semua. Itu bukan aku punya genre. Aku tak ada nak buat review benda tu. Tapi yang aku nak review ialah dari segi 3 benda ni, iaitu Photo Pro, Video Pro dan juga Cinema Pro. So first, je kita buka Photo Pro. Alright, so ini ialah Photo Pro. Kalau korang tengok dekat sini Photo Pro ni, so aku sekarang berada dalam mode basic. Mode basic basically macam smartphone biasa lah ya. Dari segi penggunaan dia lebih mudah apa semua. So ini ialah wide lens, dan ini ialah dia punya main camera, iaitu yang aku cakap tadi, dia 48 megapixel binding kepada 12 megapixel. Dan seterusnya yang ini ialah dia punya zoom lens daripada time 3.5 to 5.2. So kalau nak tengok secara detail, korang boleh pergi dekat sini, pergi dekat dia punya mode, mungkin dekat manual. Dalam mode manual ni, dan kalau korang perasan, dia punya interface sekarang ni sama macam smartphone Sony yang sebelum ni. Kalau mode manual ini dari segi guna shutter dia, yang ini ialah dia punya AF on, dan ini ialah FN button dia. Semua FN control yang kita boleh setting. Di bahagian sini kita boleh tengok menu, display. Lepas tu dekat sini kita boleh lock dia punya horizon ni, dan juga yang ni kita boleh pilih lens, sama ada kita boleh pakai lens 16mm, 24mm ataupun tu punya tele zoom lens, iaitu 85 ke 125mm. Dan apa yang menarik, benda yang paling menarik dan aku paling suka sekali dengan Xperia One Mark 5 ni ialah dari segi ni. Bila aku buat set pada vertical ni, automatically dia punya shutter ada kat sini. So inilah satu benda yang aku minta sangat daripada Sony untuk improve, sebab aku tak suka ambil gambar dalam keadaan macam ni tapi kena tekan shutter kat sini. So dengan ada shutter button kat sini ataupun dia punya interface kat sini, senang untuk aku ambil gambar. Okay. Dan mana pergi butang FN semua dekat sini. Kita tekan saja dekat sini FN, dan automatik dia akan keluar dia punya FN dekat situ. So jauh lebih baik berbanding dengan Pro Eye yang aku pakai sekarang, dan aku harap Pro Eye akan dapatlah di segi feature-feature ni untuk firmware upgrade, sebab ini adalah satu benda yang sangat bagus yang aku sangat suka. Selain daripada tu, ada satu benda baru yang aku sangat suka dekat smartphone Xperia One Mark 5 ni, ialah ni, dipanggil Creative Look. Dekat Creative Look ni kita ada beberapa option. Kita ada standard, neutral, vivid. FL ni kita tahu makna dia apa, tapi ini adalah satu Creative Look yang paling aku suka sekali. Yang ini ialah Incandescent dan ini ialah Sophia. So memang automatik aku akan pilih kat sini. Sama seperti smartphone Sony yang sebelum ni, di mana kita boleh shoot dalam resolusi, dalam file iaitu JPEG, ataupun kita boleh pilih RAW and JPEG, dan juga JPEG lah. So ini satu benda yang agak normal bagi pengguna Sony, tapi agak pelik bagi orang yang bukan pakai Sony. Alright, selain daripada tu, menu-menu dia hampir sama, tak ada apa yang beza sangat pun berbanding dengan smartphone Sony yang sebelum ni. Ini untuk ialah foto. Kalau kita pergi kepada video pula, dalam video dia ada dua apps yang dipanggil Video Pro dan juga Cinema Pro, sama sahaja macam smartphone Sony yang sebelum ni. Jadi kita pergi pada Video Pro. Alright, sama juga untuk Video Pro, kita dah ada record button dekat sini. Alright, kalau kita buat macam ni, interface dia macam ni, dia berubah. Interface dia berubah dalam Photo Pro, dalam Video Pro, dalam bentuk vertical dan juga horizontal. Dari segi control semua hampir sama dengan smartphone Sony yang sebelum ni. Menu dekat sini, autofocus, dia punya selection of lens. Alright, kita boleh pilih lens mana satu. Okay, yang ni kita nak pilih lens 24mm. So benda ni sama aja macam smartphone Sony yang sebelum ni. Ini untuk Video Pro. Selain daripada Video Pro, ada satu lagi feature yang dipanggil Cinema Pro. Yang ini memang untuk orang yang pandai dan tahu nak control kamera dengan lebih advance. So yang ini kita boleh pilih macam biasa sebelum ni, macam kamera Sony sebelum ni, kita boleh pilih resolution dia, look dia, lens apa, white balance, focus nak manual ke, frame per second. Ni semua sama macam sebelum ni, tak ada beza sangat pun. Kalau kita nak ambil video dalam mode yang lebih santai, aku recommend pergi dekat Photo Pro ni. Lepas tu dekat sini kita pilih video mode. Bila kita pilih dekat video mode dekat sini, automatically kita dalam keadaan mode shoot video. Tak ada beza sangat pun, cuma yang ini dia punya control, dia punya detail apa semua
dilakukan secara automatik. Apa yang baru dalam video mode ni ialah dia dah letak S-Cinetone. S-Cinetone merupakan warna yang diletakkan pada Sony punya cinema camera. So dia dah letak sekali warna tu dekat sini. Tu boleh on atau off, tapi aku akan sentiasa on lah sebab aku suka dengan warna S-Cinetone, ditambah pula dengan creative look FL tadi tu. So kalau aku off S-Cinetone, alright, aku boleh pilih FL punya color profile. Satu benda yang baru yang Sony promote pada Xperia 1 Mark V ni ialah low light capability. Yang ini kita boleh set sama ada itu auto ataupun off. So yang ini kita kena try, kita kena test nanti. So basically ini satu benda yang baru dan Sony nyatakan bahawa dengan low light feature yang baru ni, kamera ni mampu ambil gambar dalam keadaan yang gelap tapi gambar yang dihasilkan bagus, mempunyai resolusi yang baik, mempunyai detail yang baik. So yang ini kita perlu test di kemudian masa. Okay guys, korang dah tengok dia punya design, dia punya bentuk, dia punya apps kamera yang baru dengan beberapa benda yang baru dekat Xperia 1 Mark V ni. So aku ada masa lebih kurang 1 minggu untuk aku test dan juga review Xperia 1 Mark V ni. Kalau korang ada benda yang nak ditanya pasal Xperia 1 Mark V ni ataupun nak aku test Xperia 1 Mark V ni, korang boleh tulis dekat komen dan aku akan jawab dan aku buat video berdasarkan korang punya feedback dan soalan mengenai Xperia 1 Mark V ni. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Bye bye.